Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan topik 7 dalam etika dan peradaban, iaitu mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 10 ahli iaitu Syafiqah, Siti Aisyah, Nur Farhanis, Nur Farisha, Nurin Khairina, Rabiah Al-Wadawiyah, Nur Munirah, Husna Afifah, Nur Syamimi dan saya Siti Sarah. Subtopik yang pertama adalah takrifan autoriti. Konsep autoriti realiti sosial merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperaku bersama. Takrifan autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Contoh takrifan autoriti adalah adat istiadat, di mana adat istiadat terdapat peraturan bertulis menentukan susunan istiadat yang perlu dilaksanakan. Seterusnya adalah takrifan harian. Takrifan harian merupakan realiti sosial yang dialami oleh orang ramai dalam kehidupan harian mereka. Takrifan harian yang diterima bersama tidak terikat oleh undang-undang formal, tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu. Mereka juga didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Ia juga menunjukkan takrifan masyarakat awam yang berbeza dalam kehidupan harian. Contohnya, sebahagian bangsa Melayu fasih bertutur Melayu dan juga bahasa Inggeris. Akan tetapi, sebahagian daripada mereka lebih untuk berbahasa Inggeris dalam kehidupan harian mereka selain daripada bahasa Melayu. Jadi, adakah layak baginya untuk dipanggil Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Rabiah Al-Wadawiyah binti Muhammad Alfina bernama matris A1899093 akan membentangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Umum mengetahui bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan juga agama. Ada masyarakat Malaysia yang memegang agama Islam dan ada juga antara mereka yang memegang agama Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Dan dengan keberbagai etnik dan juga agama ini, maka tercetuslah pelbagai istilah seperti etika, moral dan juga akhlak yang menunjukkan tanggungjawab mereka sebagai seorang masyarakat Malaysia. Dan seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, setinggi mana kefahaman mereka terhadap agama mereka, budaya, sedalam mana kefahaman mereka tentang budaya sesebuah kaum itu, dan juga atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Seterusnya, saya Nur Farhanis binti Hud, nombor matrik A188068 akan menyambung dengan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah kemampuan refleksi individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Tanggungjawab sosial juga adalah komitmen dan kewajipan individu atau masyarakat untuk secara sukarela memberi semula kepada masyarakat dengan lebih adil dan melindungi alam sekitar. Aras tanggungjawab sosial pula ada dua, iaitu yang pertama adalah individu memiliki nilai betul dan salah terhadap tindakannya sendiri, dan yang kedua individu memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektif, iaitu apabila kita berhubung dengan individu lain, dengan keluarga, dengan komuniti, dengan negara dan masyarakat peringkat dunia. Seterusnya ialah dimensi tanggungjawab sosial. Okey, jadi kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan juga kezaliman yang berlaku dalam kalangan masyarakat akan mendapat perhatian di mana ia membawa transformasi sosial dalam kalangan masyarakat. Jadi, tindakan yang diambil akan membawa kepada perubahan sosial dalam masyarakat, negara ataupun pada peringkat dunia. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Seperti mana yang kita tahu, kehidupan masyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan juga keperluan manusia. Hal ini kerana kita sebagai seorang manusia semestinya tidak boleh hidup bersendirian tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat boleh diartikan seperti hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong dan seumpama dengannya. Manakala bagi tanggungjawab sosial, seperti mana yang telah diterangkan pada sebelum ini, secara umumnya, tanggungjawab sosial ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di negara mereka. Hal ini dapat diterangkan lagi sebagai seorang masyarakat yang bertanggungjawab. Kita sahabat baiklah, kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab. Seterusnya, kesedaran nasional melibatkan usaha, tanggungjawab, kerelaan dan kebersamaan semua pihak dalam sesebuah negara, tidak kira bangsa dan agama.
Kesedaran nasional juga bukan lagi satu perkara yang asing, tetapi ia sudah menjadi satu konsep kehidupan yang perlu diamalkan serta yang perlu dipraktikkan bagi semua masyarakat supaya keadaan dalam sebuah negara sentiasa aman dan harmoni. Akhir sekali, ia menjadi satu tanggungjawab kepada mereka yang diberikan kesenangan untuk membantu mereka yang berada di dalam kesusahan dan yang memerlukan bantuan. Kesannya, perkara ini dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat dan menjamin kesejahteraan hidup bersama. Sebagai contoh, kesedaran nasional melibatkan misi bantuan banjir, menderma dan memberikan sumbangan kepada rumah anak yatim atau rumah orang tua. Tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Ia adalah satu tanggungjawab sesebuah pihak dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat dalam negara. Pematuhan dengan tanggungjawab sosial menghasilkan faedah bagi semua pihak kerana akan meningkatkan reputasi, memupuk kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesihatan individu tersebut. Tanggungjawab sosial dalam negara dari segi individu. Ia akan memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang bagus tanpa perlu pengawasan pihak lain. Ia juga akan mewujudkan kegembiraan sesuatu keadaan untuk kesejahteraan hidup. Dari segi keluarga pula, ia akan menunjukkan sempadan etika kepada ahli keluarga antara baik dan buruk, akan membentuk individu yang bertimbang rasa terhadap keperluan masyarakat yang memerlukan. Dan dari segi masyarakat, ia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih beretika dan pengukuhan jati diri dalam suatu kumpulan. Ia juga akan memberi kesan perpaduan dan bekerjasama yang utuh dalam masyarakat berbilang kaum. Selain daripada tanggung sosial di dalam negara, terdapat juga tanggung sosial di luar negara yang kita sebagai masyarakat perlu dititikberatkan dengan memberi sumbangan dan pertolongan kepada setiap aspek dalam pembangunan di negara luar. Antara aspek yang perlu dititikberatkan ialah yang boleh diambil ialah dari segi kesihatan ataupun pendidikan. Dari segi kesihatan merupakan aspek yang paling perlu diambil berat kerana ia akan menjamin kesejahteraan negara. Kesihatan adalah amat penting supaya masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan tenang untuk menjalankan kehidupan seharian mereka. Antara tanggung sosial yang boleh dilakukan dari segi kesihatan ialah dengan menyumbangkan peralatan perubatan kepada negara yang miskin ataupun negara yang sedang mengalami peperangan untuk mengelakkan wabak musibah. Dengan itu, negara kita akan sentiasa hidup dengan aman dan sejahtera. Manakala dari segi pendidikan pula merupakan perkara yang paling diutamakan demi meningkatkan pengetahuan generasi muda sekarang yang akan membangunkan masa hadapan negara kelak. Masyarakat boleh memberi bantuan kepada negara, terutamanya kepada negara yang miskin ataupun negara yang kurang pendidikan seperti di Nigeria ataupun Bangladesh. Sumbangan yang boleh dibuat ialah masyarakat boleh memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berkaliber ataupun berpotensi untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Dimensi tanggungjawab sosial yang terakhir ialah kesukarelaan. Kesukarelaan bermaksud orang yang melakukan suatu perkara secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Kerja sukarela melibatkan penyertaan sukarelawan dalam sesuatu aktiviti bersama masyarakat. Dalam maksud yang luas, kesukarelawan boleh dilihat sebagai satu konsep perkhidmatan, suatu proses pengalaman pembelajaran dan pelibatan aktif warga negara dalam isu-isu dan hal ehwal masyarakat. Bagi mencapai keharmonian masyarakat, setiap individu dan mana-mana organisasi perlu mempunyai ciri-ciri tersebut, iaitu semangat kesukarelaan, keprihatinan masyarakat dan akhir sekali ialah berbakti untuk membantu. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya ingin memberi satu hadis yang berkaitan dengan kesukarelaan, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Seterusnya, saya akan membentangkan contoh-contoh aktiviti tanggungjawab sosial yang dapat dilakukan secara sukarela. Yang pertama adalah aktiviti gotong royong. Yang kedua adalah aktiviti membantu mangsa bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Yang terakhir adalah aktiviti kelas tambahan bagi pelajar yang tercicir pembelajaran. Aktiviti-aktiviti ini dapat memberi manfaat kepada setiap pihak dan sekaligus dapat mengeratkan silaturahim antara manusia.